لنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب وجعلنا من الصديقين وجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan kita hari ini untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Dalam adab kita mengaji, ambil iktibar, bila sebelum mula majlis jangan usahakan jangan timbulkan sesuatu yang jadi tak seronok. Macam tadi tu Buya sebenarnya nak masuk awal tadi, tak boleh masuk. 2-3 kali nak masuk tak boleh. Kena hantar mesej dulu baru nak ni. Faham tidak? Maka kita kadang-kadang bila buat satu benda, Hamidi, kadang-kadang yang seronok. Jangan nak seronok je. Dia ada ketika kalau silap kita, terima. Dekat situ, lepas tu kawan-kawan lain tolong. Jangan duk pandang aja. Duk kata apalah ni, tak pandai apalah ni. Tolong sama-sama berjemaah. Kalau tak, hubungan kita takat ni je lah, takat dalam kelas. Faham tidak? Yang ketua jalan ketua. Siapa AJK dia, Buya pun tak berapa nak ingat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan majlis kita. Mudah-mudahan Allah ambil iktibar, jangan macam ni. Kita nak berdakwah, nak ambil ni, masing-masing ambil peluang yang dapat peluang. Buya mengajar, yang buat teknikal, betulkan teknikal, pastikan tidak ada masalah. Lepas tu kalau sekiranya benda tu perlu dibayar ke, yang Google tu apa sebagainya, beritahu supaya majlis ni berjalan dengan elok. Dia kalau mula-mula tu select, guru tu dia punya hati dia dah tak seronok. Dia nak kena ada feel, dia nak kena ada barakah permulaan. Mudah-mudahan khair lah, insyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah kita sambung kembali pengajian kita, iaitu sampai kita pada muka surat 114, iaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat, amin. Qala, dan baca olehmu pada ketika hendak tidur. Kita ada dalam bab iaitu adab kita ketika tidur. Cuba tengok macam mana Allah ajar kita. Detailnya setiap keadaan kita itu, persiapan tu penting supaya perkara yang kita lakukan itu diberkati. Sama lah macam majlis ilmu ni. Boleh faham tidak? Jangan cakap Buya ni tak habis-habis lagi, tak penting ni. Antum kalau tak boleh nak ikut cara Buya, susah lah, payah. Yang diam-diam apa semua je dengan rasa ni aja, tu lagi jauh lah. Boleh faham? Jadi untuk kita dapat hasil dia, dan antum pasang niat, apa yang belajar hari ni ambil,
Jangan ada dalam hati kita tak puas hati, alamak kenapa tak cakap benda ni, tak cakap benda ni, tak cakap benda ni. Benda ni apa? Kalau nak tanya, tanya. Boleh faham? Jadi Allah ajar kita setiap sama ada ibadah kita atau apa-apa sekalipun, maka persiapan itu penting. Maka persiapan itu hendak tujuan dia untuk melahirkan adab. Dan adab tu kunci pada segala-galanya, yang zaman ni ramai orang tak dapat. Maka kerana itu ilmu yang dapat tidak diberkati, tak jadi amalan, tak jadi hujjah untuk dia yaumul qiyamah. Bila adab tidak ada, maka akhirnya bila dia masuk tandas, diganggu dia dengan syaitan, dengan was-was dan sebagainya. Apabila dia tidur dia dalam keadaan tidur seperti haiwan, yang mana tidak ada apa-apa faedah. Bahkan haiwan pun ada faedah, sebab dia diciptakan Allah tidak ada akal. Dalam Quran kata balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Kita ni manusia, Allah cipta sebagai khalifah. Maka dalam tidur kita pun, sebelum tidur, maknanya persiapan tu supaya tidur tu berhasil dalam redha Allah dan mendapat keberkatan. Salah satu, kita sampai pada doa. Doa sebelum kita tidur diajar kepada kita oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita. Bila kita kata kita menyembah Allah yang satu, beriman kepada Allah, wajib kita kena faham di situ mengandungi dua lagi perkara, iaitu kena beriman dengan nabi kita Sayyidina Muhammad, beriman dengan Al-Quran dan agama Allah Subhanahu wa taala, kerana nabi lah yang menerangkan. Dan seterusnya disambung oleh para ulama ridwanullah alaihim. Maka doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada di dalam hadis Nabi SAW, banyak dalam Sunan Imam Tirmizi, Sunan riwayat Imam Ibn Majah, Imam Nasa'i, dalam kitab Fi Amal al-Yawmi wa Laylah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni, dan banyak lagi, yang mana apabila kita nak tidur baca doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan nama Engkau Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku. Sunat dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi tidur atas lambung kanan. Maksudnya dia kata Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu, dan dengan nama Engkau ya Allah aku angkat. Faghfir li dhanbi, maka ampunkan akan daku dosa. Sini Buya nak sentuh dulu. Hadis ni dimulakan dengan kita minta doa tu dengan nama Engkau, dengan nama Allah. Apakah kelebihan di situ? Dan apakah maksud Allah nak beritahu kita? Apakah asrar rahsia? Bagaimana dalam Al-Quran menyebutkan, sebab kita nak tidur ni. Tidur ni mati. Sebagaimana ayat Quran yang pernah Buya sebut sebelum, iaitu tentang apabila seseorang itu dimatikan dan dia tidak dimatikan. Kita boleh bangun pagi itu maksudnya ajal kita belum sampai, iaitu Allah letakkan pada satu waktu yang tertentu. Dan tak mustahil orang itu boleh mati dalam keadaan dia tidur. Mati dah. Dalam Quran tu kata tidur tu mati. Jadi Nabi ajar kita doa yang cukup cantik, yang cukup tinggi nilainya, iaitu doa dengan nama Allah. Bismika Rabbi wada'tu jambi.
Kalau kita tengok dalam Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 100 lebih, rasanya 180 mungkin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asma'il husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'il husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang husna, iaitu nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Apa tugas kita dengan nama-nama tu? Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. Apa maksud berdoa dengannya? Ai sammauhu. Imam Al-Jalalain, Imam As-Sayuti menyebutkan bahawa fasammuhu, maksud fad'uhu biha fasammuhu, iaitu berdoa dengan sebut nama dia, ataupun dengan mengatakan macam yang kita baca ni, yang ajar Nabi ajar, dengan nama engkau. Nama Allah dalam hadis Nabi SAW ada 99. Ada 99 nama. Kalau antum tengok nama-nama yang ada, dia beri sikit faedah. Kalau antum tengok daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus sampai ke akhirnya, itu nama-nama yang dikaitkan dengan sifat. Nama-nama yang dikaitkan dengan sifat. Dalam nama-nama tu satu nama yang menghimpunkan seluruh sifat. Seluruh nama-nama tu daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, seluruhnya itu tersimpan pada satu nama. Sebagaimana disebut oleh Imam Syarawi, terhimpunnya dia pada nama Allah. Kerana Allah itu ismu zat, nama bagi zat. Manakala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salam sehingga akhir itu nama yang disandar pada sifat. Ar-Rahman, pemurah, Ar-Rahim, pengasih. Tapi Allah ni, bila sebut Allah, dia nama zat. Kerana itu yang boleh, yang sesuai dinamakan dengan Allah, boleh diterjemahkan hanya apa disebut terjemahan ni. Tidak dikatakan yang pemurah ataupun yang pengasih, tidak dikatakan yang memberi rezeki. Apa terjemahan dia bagi Allah? Mula-mula sekali dia sebut apa? Az-zatu, satu zat, al-wajib wujud, yang pasti kewujudannya, al-mustahiqi li jami'il kamalat, yang berhak kepada segala kesempurnaan, wal munazzah an jami'in naqais, dan terhindar daripada segala kekurangan. Boleh nampak tak? Dia punya bayan tu pada zat. Manakala yang lain tu kita nampak ta'alluq kepada manusia. Pemurah, maknanya kita ini di sisi Allah, Allah Maha Pemurah, maka kita itu akan dapat kemurahan Allah. Ar-Rahim, pengasih, kita akan dapat kasih Allah, orang beriman. Ar-Razzaq, pemberi rezeki, kita akan dapat rezeki. Tapi bila sebut Allah, dia hanya menerangkan zat saja. Betul? Perasan tak? Dia menerangkan bahawa Allah itu siapa? Satu zat yang wajib kewujudannya, yang berhak kepada segala kesempurnaan, yang terhindar daripada segala kekurangan. Kerana itu disebutkan bahawa seluruh Ar-Rahman sampai ke akhirnya adalah terhimpun semuanya itu pada Allah. Baik kita sedar ni, yang kita duk sebut Allah, Allah ni, terpaksa jaga adab sikit. Bila sebut insya Allah, jangan guna insya Allah ni dengan niat nak bohong orang.
Tak datang tapi cakap insya-Allah. Memang tak mau datang tapi cakap insya-Allah. Kalau ada niat memang sama ada nak datang atau tidak, tu cerita lain. Memang disuruh dalam hadis Nabi SAW. Tapi bila kita tak jujur, lepas tu kita guna pula dengan kalimah Allah, ketulah hidup kita, tak tentu arah hidup kita. Jangan main-main dengan kalimah Allah. Sebab Allah ni nama zat yang menghimpunkan seluruh nama-namanya yang lain. Kerana itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadh-dhakiruna Allah wadh-dhakirat. Orang-orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Zikir di sini kita kena faham. Orang mengaji bila sebut zikir maknanya ingat dan sebut. Asal makna Allah, asal makna zikir ingat saja. Tetapi diajar kepada kita oleh Rasulullah SAW, orang yang ingat, bukti ni dia sebut. Maka kerana itulah digabungkan kedua-duanya yang terbaik. Dzakirun Allah wa dzakirat. Apa Allah bagi? A'adda lahum maghfiratan wa ajran. Allah berikan dia pengampunan dan juga ganjaran azimah yang besar. Ini surah Al-Ahzab ayat 35. Kemudian Allah sebut lagi ada dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingat dan sebutlah Allah sebutan yang banyak. Para ulama kita, kalau para aulia, kalau kita ikuti kisah-kisah para aulia, maka disebutkan bahawa ada satu ayat mengikut pengalaman mereka itu, bila dibaca dan jujur 100 kali satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala ja'alahu Allahu min ahli al-yaqin. Ja'alaka Allahu min ahli al-yaqin wal nilta al-tahqiq wa darajat at-tauhid wa darajat ahli tauhid. Orang yang baca ayat ni yang akan Buya sebut ni 100 kali satu hari, maknanya 100 kali tu nak menunjukkan banyaknya kita baca. Maka dia itu melalui khibrah al-awliya, melalui pengalaman para wali, mengamalkannya. Jangan duk sebut kata Nabi tak buat ke apa. Nabi suruh kita baca Quran. Memang ada ayat-ayat Quran yang ada rahsia-rahsia dia. Dan para ulama kita dan para awliya membacanya banyak kali. Memang disuruh secara umumnya oleh Rasulullah mengulang-ulang bacaan. Cuma mereka memberitahu pengalaman mereka, bila sampai 100 kali mereka baca setiap hari, maka Allah akan menjadikan kamu itu, menjadikan kamu itu ahlul yaqin. Ahli yang yakin pada agama dia. Sampai kepada darajatul yaqin. Bahkan dia sampai kepada darajah haqiqah dan juga darajah ahlu tauhid, yang benar-benar dia. Apa ayat tu? Yang ada sebut nama Allah dan kebanyakan nama dia, yang selalu kita baca juga. Dan Buya suka baca tu kalau time semayang, iaitu bermula dengan lau anzalna hadzal Quran. Ayat yang diulang 100 kali itu iaitu ayat yang ke-22 dan 23. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwallahu alladhi la ilaha illa apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah huwa ar-rahmanur rahim.
Kemudiannya huwallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah siapa? Allah. Nampak? Disebut dengan nama zatnya. Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui segala yang ghaib dan segala yang hadir. Maka disebutkan huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dan Dia Allah, tiada Tuhan disembah melainkan Dia. Al-maliku. Apa maksud al-maliku? Yang menguasai, raja. Al-malikul quddus. Apa maksud al-quddus? At-tahir amma la yaliqu bih. Yang suci daripada apa yang tidak sesuai dengannya, yang tidak sepatutnya. Suci Allah daripada segala kekurangan. Assalamu. Apa maksud assalamu? Dzus salama minan naqais. Pada zat Allah itu sejahtera Allah daripada segala kekurangan. Bagi kita ditaklukkan kepada makhluk, akan selamat dia, pasti selamat dia bila dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mu'minu. Apa maksud al-mu'minu? Iaitu yang memberi keamanan kepada orang-orang beriman. Juga membawa maksud al-musaddiqu, yang membenarkan utusan-utusan Dia, para rasul. Al-muhaiminu. Apa maksud al-muhaiminu? Al-muhaiminu iaitu raqiban ala kulli syai', ai asy-syahidu ala ibad, yang sentiasa melihat dan menyaksikan hamba-hamba Dia. Al-azizu ay al-qawiyyu, yang maha kuat. Al-jabbar, yang orang panggil jabara khalqahu, yang boleh memaksa hamba Dia, menundukkan hamba-hamba Dia kalau Dia nak. Apa yang Dia nak, Dia boleh menyebabkan hamba-hamba Dia tunduk. Al-mutakabbiru, iaitu yang membesarkan zatnya daripada segala yang lain. Mutakabbiru. Wallahul khaliq huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Sampai situ. Maha suci Allah daripada segala yang disekutukan dengannya. Ini ayat ni, satu hari kalau baca 100 kali. Kalau tak boleh baca dua-dua, rasa banyak sangat, bacalah tu ayat 23. Sebab ada setengah awliya yang mengamalkan ayat 23. Ada yang menggabungkan kedua-dua. Cuba ambil masa, buatlah. Amalkanlah. Mulai ini ni Buya pesan pada antum semua, dalam bab beramal ni, antum amal lah apa yang antum nak amal. Kalau nak rujuk, Buya boleh beritahu hanya kalau nak amal, amal sikit-sikit dahulu. Pastikan yang istiqamah dulu yang mana. Kemudian yang lain tu nak tambah. Ada yang buat seminggu sekali, ataupun 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 5 hari sekali, atau seminggu sekali. Buatlah. Sebab zaman ni memang susah.
betul-betul kita ni nak merujuk pada guru dengan amalan kita. Jadi lepas ni masing-masing macam tu sajalah secara umum. Antum beramal lah. Sebab nampak berat antum nak buat yang betul-betul yang terbaik. Antum buatlah yang mana antum mampu. Jadi yang ni amalkan kalau boleh amal. Maka disebutkan kerana itu doa ni bila kita nak tidur ni Nabi ajar kita dengan nama Allah. Sebab bila nak tidur ni seolah-olah nak mati. Maka jangan lupa berdoa dengan nama-nama Allah. Paling kurang pun kita sebut macam hadis Nabi ni. Ya, faham dah tu dengan nama Tuhan. Qasad dekat situ, kalau Buya qasad situ yang pertama sekali Allah. Sebab Allah itu menghimpunkan seluruh nama yang lain. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu, dan dengan nama Engkau ya Allah aku angkat dia sekiranya Kau panjangkan umur aku angkat dia besok, maknanya aku bangun daripadanya. Maka apa kita minta daripada Allah sebelum kita tidur? Faghfirli dhanbi, ampunkan akan daku dosa-dosaku. Minta ampun pada Allah. Kita ni banyak dosa. Keadaan dosa kering aja dengan zaman fitnah ni. Memang zaman kemajuan dengan internet, dengan Instagram, dengan apa semua. Tapi bila orang tidak ada sandaran kekuatan dalaman terutamanya, maka imannya tidak kuat, maka kebanyakannya akan hanyut dengan kemajuan. Dan Allah dah buktikan dalam Al-Quran bila dia cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud yang cukup hebat, cukup maju. Allah kata dia orang ni boleh buat bangunan tinggi-tinggi, tapi Allah kata apa? Fa'aktharu fihal fasad, maka kebanyakan di kalangan mereka itu rosak semua. Bukan kemajuan tu yang salah, tapi mereka menghadapi kemajuan itu dalam keadaan tidak mengimbangnya dengan kekuatan dalaman imannya, ilmunya. Maka akhirnya mereka rosak dengan benda tu. Boleh faham tak? Kesianlah anak-anak kita. Kita besok akan dipersoalkan ni, ibu ayah. Ibu ayah akan ditanya oleh Allah besok. Cuba muhasabah sikit sebelum tidur. Aku sebagai bapa dah jalankan ke tidak tugas aku? Aku sebagai mak dah jalan ke tidak tugas aku? Kemana aku dorong anak-anak aku? Adakah aku memandang? Cuba muhasabah dia, adakah selama ni ya Allah aku tanya dia, adakah aku selama ini aku memandang agama ni benda yang tak berapa nak penting? Jujur dengan diri. Cuba jujur dengan diri. Sebab bukti akan nampak pada perbuatan kita dan dorongan kita pada anak-anak kita. Di dunia kita boleh bagi alasan macam-macam sesama manusia, tapi di depan Allah kita takkan boleh berhelah. Kita akan boleh kona sana, kona sini, tak boleh. Jadi tarbiyahlah. Tak ada masalah walaupun anak ke bahagian akademik atau sebagainya, tapi tarbiyah dalaman mereka, tarbiyah agama mereka, sentiasa ingatkan mereka, engkau doktor ke, engkau engineer ke, Islam, agama, ilmu agama tu yang paling tinggi sekali. Ajar dia paling kurang perkara asas dalam agama. Kan itu ilmu fardu ain ni kata Imam Ghazali, iaitu ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu dalam, ilmu batin, kekuatan iman. Macam mana dia nak menguatkan dalaman dia, bagaimana dia nak menghalang sesuatu masuk yang merosakkan iman dia, bagaimana sekiranya sudah masuk dia nak mengeluarkan kembali. Itu kena belajar dan kena mengenal sifat-sifat hati. Kalau kita tak ajar anak-anak kita yang tu,
Macam mana? Kita nak jawab apa besok depan Tuhan? Nak tunjuk sijil anak kita? Ha? Nak tunjuk apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ada riwayat-riwayat yang anak-anak sendiri menghalang ibu ayahnya daripada masuk syurga. Alasannya dia mengatakan kepada Allah kerana mereka tidak memberikan tunjuk ajar dan tidak memberikan hak aku ketika di dunia dalam menuntut ilmu agama, dalam memahami agama Engkau ya Allah. Tidak nafi Islam perlukan pada doktor dan sebagainya. Jangan silap faham, bukan semua tu nak kena pengkhususan agama. Tapi asasnya, asas ni pula jangan cikai-cikai, faham dia sungguh. Lepas tu dalam dia menerokai dunia ini dengan profession masing-masing, kena diimbang dengan solatnya, dengan ibadahnya, dengan tasawufnya. Itu kita kena usaha lah. Kalau ada yang kata, oh susah lah Ustaz, dia dah jadi engineer, dah jadi sibuk lah pula, tak boleh nak tubuh. Itu antum kena usaha. Antum yang mendorong dia ke arah itu. Dan tidak salah pun benda itu, tapi pengorbanan dia kena lebih banyak lah. Maknanya kena imbang dia dengan agama. Baik. Kalau tak, dia akan jadi rosak. Maka disebutkan minta doa ampun Allah. Allah minta ampun dosa-dosa kita. Allahumma qini azabaka. Ya Allah, hindarkan aku azab Engkau. Yauma tab'atsu ibad. Berdasarkan doa ni, para ulama membahaskan yang ada dekat dunia ini dipanggil musibah. Yang azab dipanggil ketika mana di akhirat yang membawa maksud di kubur dan juga di ketika dibangkitkan. Walau bagaimanapun jumhur ulama kata tidak mustahil di dunia juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma Buya lebih cenderung kepada azab itu di alam akhirat. Manakala di dunia Allah datangkan musibah dengan sebab dosa. Boleh faham tidak? Maka faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma bismika. Nampak? Ya Allah, dengan nama Engkau. Kan kita bila nak tidur, bismika Allahumma ahya wa amun. Ada yang lafaz yang lain dalam hadis yang lain, Allahumma bismika ahya wa amun. Dalam lafaz yang lain, bismika Allahumma ahya wa amun. Dengan nama Engkau ya Allah, ahya, aku hidup. Ui, tinggi tu. Jangan baca sekadar, cuma masukkan dalam hati. Biar dia tu Allah realisasikan betul-betul kita dapat. Dengan nama Allah kita hidup. Sebenarnya kita minta tu, ya Allah, biar ni aku ni hidup dengan nama Engkau. Maknanya dinaungi nama Engkau. Sebab kalau yang menaung kita itu satu zat yang tiada kekurangan, mustahil kekurangannya, sempurna sesempurna-purnanya, maka insya-Allah terpelihara kita. Bismika ahya wa bismika amun. Dan dengan nama Engkau aku mati. Apa lagi nikmat yang kita nak kalau kita dapat hidup dengan nama Allah, dinaungi nama Allah, dan mati pun kita dengan nama Allah. A'udzu bika min syarri kulli dzi syarr. Aku berlindung dengan Kau daripada segala kejahatan. Min syarri kulli dzi syarr. Daripada segala kejahatan setiap sesuatu yang mempunyai kejahatan. Maknanya detailnya kat situ. Minta pada Allah. Yakin. Wa min syarri kulli dabbah. Dan daripada kejahatan setiap dabbah. Makhluk yang melata.
anta akhidhun binasiyatiha, yang mana kau memegang ubun-ubun. Apa maksud dia? Allah menguasai mereka. Ular ke, apa ke, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak mau kena kat kita, takkan kena walaupun dia duduk depan kita. Cuma kita tu sedari, kita yakin benda tu pada tahap yang bagaimana. Kita kurang. Allah tidak mustahil bagi Allah. Kerana itu, kerana usaha untuk menjadi ahlul yaqin. Tapi memang susah zaman kita ni. Kadang-kadang kita nak yakin, terganggu dengan orang keliling kita. Kadang-kadang sanak saudara kita, ipar duai kita, yang mana mereka bila tidak sampai, bukan sekadar tidak sampai, tetapi dia nak kita ikut dia pula yang tidak sampai. Bukan dia nak ikut orang yang telah sampai. Ini jadi masalah. Akhirnya jadi konflik. Begitu juga keliling kita. Antum, contohnya anak-anak murid, sesiapa pun, ikut guru itu. Bukan paksa guru tu ikut kamu. Memang nampak tidak paksa, tapi perangai kamu tu menunjukkan kamu seolah-olah memaksa mengikut kamu, bukan kamu ikut. Kerana itu, minta Allah jauhkan tarbiyah keyakinan kita dengan mula-mula sekali ilmu yakin, kemudiannya ainul yakin, kemudiannya haqqul yakin. Benda itu bukan kosong-kosong daripada Al-Quran ayat-ayat. Ini proses nak dapat dalam proses ilmu yakin. Kita duk belajar. Maka untuk mencapai ilmu yakin, sudah pasti kalau Allah permudahkan, pasti mudah. Allah yang akan beri. Cuma sedar diri kita. As-sidq ma'an nafsi. Jujur dengan diri kita. Betul ke kita dah usaha semampu boleh untuk dapat yakin itu? Atau kita sendiri pun seperti melepah batuk di tangga? Yang itu untuk diri kita, supaya sentiasa muhasabah. Boleh faham? A'udzubika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabati anta akhidhu min nasihatiha. Maknanya minta berlindung dengan Allah. Yang pertama, yang terawal, dan tiada sebelum kau sesuatu pun. Maknanya Allah yang terawal di situ, iaitu tiada permulaan bagi Allah. Allah tu sedia ada, dan tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Wa antal akhir, dan Allah itu yang terakhir, dan tiada selepasnya sesuatu pun. Falaisa ba'daka syai'. Makna bila sebut akhir, antum kalau baca ayat ni kena faham. Bila sebut antal awwalu, sifat qidam. Kalau antal akhiru, sifat baqin, baqa. Bila sebut antal awwalu, qidam, qadim, iaitu tiada permulaan. Jadi boleh faham bila baca situ, bukan maksudnya Allah yang terawal, maknanya seolah-olah Allah ada awal. Bukan, di situ masuk awal dekat situ Allah sedia ada. Tiada sebelumnya sesuatu pun. Sudah sedia ada dia. Antal akhiru, dan Allah yang terakhir. Bukan maksud Allah terakhir, maknanya terakhir lepas tu habis. Dah, Allah kekal. Baqa. Ini dalil kepada sifat qidam dan sifat baqa. Antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Subhanallah. Ini sebelum tidur ni kita sebut tauhid masuk situ, yakin masuk situ, nama Allah yang mulia masuk situ. Allah. Kerana itu agak kecewa dan pelik buya bila orang duk memperbahaskan lagi dalam YouTube
Ada pula yang kata apa zikir Allah Allah ni. Astaghfirullah. Nampak kejahilan dia. Buya minta maaf. Buya cakap memang jahil semua. Ni yang antum-antum nak tengok YouTube ni tak payah tanya benda tu lah. Buya dah cakap ni. Kalau confuse ni ustaz ni cakap macam ni dah tak payah. Sampai bila nak taradud saja. Allah ni bukan nama sebarang-sebarang. Satu nama zat. Bila kita sebut Allah tu, seolah-olah kita menyebut seluruh 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus. Tak ada faedah semua benda tu. Sedangkan dalam hadis yang sahih, Allah mengatakan bila siapa menyebut Allah, Allah mengatakan labbaika wa ma hajatuka. Ya, Allah kata, dan apakah hajat kau? Dan aku akan menjawab segala pertanyaan kau. Di situ saja, walaupun kita tak menyebutkan hajat, tapi bila kita sebut Allah tu, Allah menyambut kata-kata kita. Allahu Akbar. Itu pun sudah nikmat. Kita kadang-kadang tu bila jumpa syekh atau habib atau orang yang kita sangat muliakan, tiba-tiba dia panggil kita dengan nama kita, antum rasa macam mana? Dia tak cakap apa-apa pun. Dia panggil Fadil, kita rasa gembira ke tidak? Sebab dia ingat nama kita. Jadi ni zaman fitnah. Buya bukan nak suruh mesti mengaji dengan Buya apa terpulang pada antum. Tapi zaman fitnah, hati-hati. Buya yakin apa yang Buya belajar. Jadi duk tengok YouTube ni, tolak tepi ni orang-orang yang bercakap dalam YouTube ni yang mengarut-ngarut. Bahkan Buya pernah jumpa yang mengatakan, dia menyebut dengan jelas, mengatakan tasawuf ini lebih kotor daripada air longkang. Ini manusia-manusia, na'udzubillah min dzalik. Minta Allah jauhkan. Kita kena ada stand. Jangan nak play safe je. Ni akhir zaman ni. Pilih jalan kamu. Silap pilih, habislah kamu. Baik. Maka disebut Allahumma anta khalaqta nafsi. Ni seolah-olah kita bercakap dengan Allah tau. Cuba hadirkan diri macam mana kalau kita bercakap. Macam kita tu doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, beri petunjuk pada aku ya Allah sebagaimana orang yang telah kau beri petunjuk ya Allah. Cakap dengan Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Afiatkan aku sebagaimana orang yang telah kau afiatkan. Wa tawallani fi man tawallait. Dan bimbing dan pimpin aku sebagaimana orang yang telah kau bimbing dan pimpin. Jadikan aku wali engkau, orang yang kau kasih. Minta sungguh-sungguh baca. Bila baca Fatihah tu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau ya Allah aku sembah. Hanya engkau ya Allah minta pertolongan. Sebut tu mean it. Maksudnya nak sebut tu, orang panggil apa? Maksudkan yang kamu sebut. Maknanya cakap tu betul-betul. Cakap dalam keadaan desperate. Cuba latih hati kita macam tu bila bercakap dengan Allah. Minta sungguh-sungguh. Fikir kurang kita mana. InsyaAllah Allah ubah. InsyaAllah Allah pemudahkan. Allahumma anta khalaqta nafsi. Ya Allah, engkau telah menciptakan akan diriku. Wa anta tatawaffaha. Dan engkaulah yang akan mewafatkannya dan mematikannya. Diri kita.
Laka mamatuha. Milik engkau. Matinya diri aku tu milik engkau. Wa mahyaha. Dan hidupnya diri aku itu milik engkau. Hidup kita milik Allah. Mati kita pun milik Allah. Kita dunia ni tak ada apa-apa. Semua milik Allah. Kita hanya diberi untuk diuji Allah. Sama ada syukur atau kufur. Kemudiannya apa? Allahumma in amattaha. Ni. Cuba cakap dengan Allah. Allahumma in amattaha. Ya Allah, kalau engkau matikan diri aku, yakni diri ini, malam ni, faghfir laha. Maka aku mohon pada engkau, ya Allah, ampunkan dia. Dia tu kita lah, diri kita. Nampak? Simboliknya doa ni, kita minta Allah ampunkan dia. Macam bukan kita. Tak, diri kita ni. Sebab roh kita akan kekal. Cuma na'uzubillah, imma diazab, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Sebab mati ni sebenarnya intiqal, berpindah daripada alam lain ke alam lain. Tu kena faham tu. Yang matinya jasad kita. Kita dah tak duduk alam dunia. Kita akan duduk alam barzakh. Cuma harapan kita, alam barzakh kita tu, kita diberikan nikmat oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Tapi dah tak ada peluang nak ghostan dah. Dilihat pada amalan-amalan kita. Dan Allah akan memberinya kalau dia nak dengan rahmat dia. Nak mengundang rahmat tu dengan amal saleh. Dengan kejujuran. Wa in ahyaitaha. Dan jika engkau hidupkan dia, maknanya besok boleh bangun, fahfadha. Maka jagalah dia, ya Allah. Diri kita tu. Jagalah dia. Bima tahfadhu biha ibadakas salihun. Ibadakas salihin. Dengan apa yang telah engkau jaga dengannya hamba-hambamu yang soleh. Macam mana Allah jaga hamba-hamba yang soleh? Kita tengok sejarah-sejarah Rasulullah, para sahabah, para tabi'in, para ulama-ulama, al-amilin. Macam mana Allah pelihara? Macam mana amalan mereka? Macam mana keyakinan mereka? Minta Allah jaga. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta pada engkau keampunan, keafiatan. Minta kemaafan, afwa, wal-afiyah, dan keafiatan. Fi dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Sihat-sihat. Afiat ni maknanya sihat dalaman kita. Tu orang panggil sihat wal afiat. Sihat tu sihat zahir. Anggota diri kita. Afiah, sihat dalaman. Sebagian ulama kata. Ada yang mengatakan afiah iaitu memohon keampunan daripada Allah perkara yang kita tak sedar kita buat dan dianya berdosa. Khair insya-Allah, semuanya boleh pakai. Fi dunia wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Allahumma aiqidhni fi ahabbis sa'ati ilaik. Ya Allah, bangunkan aku. Ni minta betul-betul. Minta yang memang kamu nak minta. Allahumma aiqidhni. Ya Allah, bangunkan akan daku. Fi ahabbi sa'ati ilaik. Pada waktu yang paling kau suka. Yang paling disukai kepada engkau. Allah suka bangun waktu bila? Minta Allah bangunkan waktu. Minta. Ni gitu. Kat sini pun Buya dah rasa kita duk bercakap dengan Allah ni. Nah. Dan Allah dengar apa kita. Walaupun kita dalam pengajian ni, Allah dengar ni apa kita baca.
Wasta'milni, dan ya Allah aku mohon kau untuk mendorong aku beramal bi ahabbil a'mali ilaik, dengan amalan-amalan yang paling kau suka kepada kau. Amalan Allah yang Allah paling suka. Kita nak buat semua sekali amalan mungkin agak berat. Kita minta Allah bagi kita buat amalan yang paling Allah suka. Sebab sukanya Allah pada amalan kita ni dilihat kepada hamba dia. Kadang-kadang ada orang yang beramal bagus tapi kurang adab dia, maka Allah lebih suka amalan dia beradab untuk selamatkan dia. Ada orang yang mungkin dia semayang tak tinggal apa sebagainya, Masya Allah, tapi kurang dia membuat kebajikan kepada ibu ayahnya yang melahirkan dia. Maka kat situ Allah, ketika tu Allah suka amalan itu. Sebab itu yang dia kurang, maka minta Allah permudahkan itu. Boleh faham tak? Kadang ada orang sedekah banyak tapi majlis ilmu tak pergi. Minta Allah bagi amalan yang paling suka. Dan ketika itu amalan yang Allah paling suka, para ulama kata dilihat pada hamba itu. Maka yang kurangnya dia ketika itu, apa dia? Menuntut ilmu. Minta Allah permudah. Begitu. Tapi serah pada Allah. Dan kita bila berdoa tu sedar diri kita tu kat mana yang susah, yang payah sangat kita nak buat. Allahumma inni as'aluka, disebutkan allati, nampak, wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaika allati tuqarribuni ilaika zulfa. Yang mana amalan-amalan yang paling kau suka tu menyebabkan aku dekat, yang mendekatkan akanku kepada engkau, zulfa. Apa maksud zulfa? Qurba. Zulfa ni manzilah, makan, darajah. Manzilah ni kedudukan tak? Kalau ada orang kata, contohlah anak murid kata kepada guru dia, contohnya, saya dekat dengan guru saya. Guru dia pun cakap, kamu dekat dengan saya. Puas tak dengar macam tu? Tak puas. Dekat, tapi kedudukan dia kat mana? Kamu, kita kat jalan kebun, contohnya ada 40 biji rumah. Rumah orang yang soleh itu yang ke-40. Kita rumah yang pertama dalam kawasan tu, dekat tak? Dekat. Tapi kedudukan dia jauh. Kita ni nak dekat, minta Allah, maknanya amal soleh ni mendekatkan kita pada Allah. Tapi kita minta didekatkan kepada kita zulfa, sehingga ada kedudukan yang dekat dengan Allah. Beza tak tu? Antum boleh nampak beza tak? Contohnya seorang dia kata rumah kat mana? Rumah saya dekat sekian tempat. Rumah saya dekat dengan rumah Pak Sumit. Awak dekatlah dengan Pak Sumit. Dekat. Tapi bukan zulfa. Kedudukan kamu tak dekat dengan dia. Boleh faham? Kedudukan diri kamu itu. Kita bila berdoa pada Allah,
Kita minta amal soleh kita bila kita buat tu mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kedudukan kita ada satu tempat yang dekat dengan Allah. Manzilah kedudukan kita tu, diri kita itu. Macam itulah juga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kedudukan kita? Lebih-lebih lagi kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Maha Pengasih, kita dekat dengan Nabi, maka kita akan dekat dengan Allah. Ataupun ada orang nak bagi lagi contoh yang memudahkan. Contohnya ada orang dia kata, awak kat mana? Saya dekat dengan awak kat mana ni saya nak ambil? Saya dekat ni, dekat bus stand. Saya dekat bus stand. Saya dekat bus stand, dekat dengan rumah apa ni, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki contohnya kat Mekah. Oh, dekatlah awak dengan Syekh Muhammad Al-Maliki. Berbeza dengan orang yang rumah dia memang ada kedudukan dia dekat rumah Syekh Alwi Maliki. Dia memang duduk situ. Beza. Boleh faham ke tidak ni? Kita dengan Allah, kita minta. Contohnya dalam Al-Quran, Allah sebut, Allah pesan pada kita. Wa amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Ini dalam surah As-Saba. Surah Saba ayat 37. Allah berfirman, kata Allah, bukanlah harta-harta engkau dan anak-anak engkau itu yang menyebabkan kau mendekati akan kami, iaitu akan Allah. Mendekati akan kami, akan Allah, zulfa, satu kedudukan yang dekat. Bukan itu yang menempatkan kamu ataupun mendapat kedudukan yang dekat dengan Allah. Beza orang dapat kursi sebelah guru, dia dapat duduk kat kursi tu, dengan yang berdiri. Sebab yang berdiri tu tak ada kedudukan lagi. Dekat, tapi tak ada kedudukan. Tak confirm. Berbeza dengan orang yang ada kursi. Memang guru dah sediakan kursi kat dia. Dekat dengan dia. Beza. Boleh faham tak? Kita cikgu kat sekolah kan? Beza. Maka Allah kata, bukanlah harta kamu yang menimbun yang banyak-banyak. Sebelum tu ayat-ayat menceritakan tentang orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik yang duk mengatakan pada Nabi, kami ada harta yang banyak, ada anak-anak yang hebat-hebat. Maka ini, pasti kami akan dekat dengan Allah. No, Allah kata apa? Bukan harta engkau, bukan dengan anak-anak engkau yang menyebabkan kau dekat dengan aku dan mendapat kedudukan yang dekat dengan aku. Zulfa. Dan itu disebutkan allati tuqarribuni ilaika zulfa. Ini Buya detailkan ya. Kadang-kadang terjemahan dia akan terjemah iaitu dekatkan aku kepada engkau secara dekat. Dia mengulang balik yang itu sebab zulfa tu kalau tengok dari segi bahasa tak cukup makna dari segi bahasa. Zulfa ni dari segi bahasa qurba. Qurba ni dekatlah. Kadang-kadang kita cakap orang, meh dekat sikit supaya dekat. Pernah dengar orang cakap macam tu? Mai dekat sikit dengan ayah supaya dekat. Macam itulah. Tuqarribuni ilaika zulfa tu dari segi bahasa. Tapi hakikat dia, maksud dia iaitu kedudukan yang dekat. Dia beza. Kita sekarang ni dalam proses mendekatkan diri pada Allah sehingga Allah bagi kedudukan yang dekat dengan. Sebab kita cuba usaha untuk mendekati, tak mustahil dia boleh jadi jauh balik. Boleh faham tak? Contoh orang lumba lari, dia mendekati kawan dia yang kat depan tu. Mendekati. Tapi tak mustahil dia boleh jauh. Kecuali dia melompat, dia paut atas belakang kawan dia tu. Memang confirm dah ada kedudukan dia dekat. Memang kawan dia tu akan bawa sampai ke akhir. Melekat dia kat situ. Dia ada kedudukan dia kat situ.
Ataupun kalau tak macam tu, dia berlari dekat sampailah akhir. Kawan dia nombor 1, dia nombor 2. Yang tu dah ada kedudukan yang dekat, dia nombor 2. Faham tak ni? Buya duk tekan-tekan ni sebab benda ni penting. Usaha betul-betul. Kadang kamu kat dalam kelas je, luar kelas habis lupa boleh. Baik. Wa tub'iduni min sakhatik bu'da, dan minta dijauhkan akan daku daripada kemurkaan kau. Bu'da, kedudukan yang jauh. Jauh betul lah. Minta jauh sungguh. Maknanya bila ada kedudukan yang jauh tu memang confirm jauh. Sebab tak mustahil ada yang jauh tiba-tiba dia dekat balik. Dengan kemurkaan Allah. Jauh dekat balik. Minta Allah bagi. Kita usaha sehingga Allah cap kita. Memang duduk kita tu jauh sungguh daripada kemurkaan Allah. Boleh faham tak? Bukan main sorong papan, tarik papan. Bukan main kejap jauh, dekat. Kejap jauh, kejap dekat. Kejap jauh, kejap dekat. Apa ni? Kejap ingat, kejap tak ingat. Kejap ingat, kejap tak ingat. Tak mau. Tapi tak apalah, kita dalam proses nak mendekatkan diri pada Allah. Tapi mintalah supaya lalah kali Allah cop memang ada tempat duduk dia. Kalau jauh dia kemurkaan Allah, memang Allah dah tetapkan dia jauh. Boleh faham tak? Kalau dekat, memang ada kedudukan dia, memang dekat. Dia dah tak pergi mana dah. Memang dekat mana-mana pun. Sampai mati dia dekat. Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita itu insya-Allah. Amin. Wa tubini min sakhatik bu'da wa as'aluka fa'atini. Maka dan aku minta berdoa kepada engkau, minta pada engkau ni ya Allah, doa-doa kita tadi itu fa'atini, maka kurniakanlah akan daku. Makbulkanlah, berikanlah. Wa astaghfiruka faghfirli, dan aku mohon pada ampun pada engkau ya Allah, faghfirli, maka ampunkan akan daku. Bukan paksa ni, jangan silap faham. Ni bukan kita paksa. Ya Allah, aku minta doa ni, jawablah. Bukan. Maknanya, ini maksudnya rayuan. Ini maknanya rayuan kita pada Allah. Saya dah minta ni, bagilah ya Allah. Rayu, bukan paksa. Wa astaghfiruka faghfirli. Bila sebut rayu tu, nampak hinanya kita di sisi Allah. Wa ad'uka fastajibli, dan aku berdoa kepada engkau ya Allah, fastajibli, maka jawablah akan daku doaku. Jawab, minta Allah jawab. Boleh insya-Allah. Tak apalah, paling kurang kita baca doa yang biasa kita baca untuk memudahkan. Cuma itu yang orang panggil berbeza. Kalau ahli tasawuf, ahli fiqh, dia bukan berbeza daripada sudut ilmu apa semua, tidak, tapi daripada sudut amal. Sebab ahli tasawuf dia memang nak beramal. Boleh faham tidak? Jadi bila memang nak beramal, dia akan pilih yang banyak. Boleh baca yang ni lah. Kalau tidak, okeylah, tak apa, jangan rasa stres. Baca bismikallahumma ahya wa amut, paling kurang. Tapi peluang ni nak tidur malam, bukan panjang pun, peganglah buku ni, nak tidur malam tu letak tepi, lepas tu letak tepi. Tak boleh kan? Susah sangat kan? Susah tak nak pegang buku ni, lepas tu letak tepi, bismika rabbi wada'tu jambi. Antum akan perasan sebenarnya lemah kita kat mana? Bukan pada anggota kita, bukan pada masa kita yang sikit. Ni dalam ni yang masalah ni, tapuk sikit. Dalam ni. Tapi tak apalah. Islam itu agama rahmah. Dia ada wajib, dia ada sunnah. Tapi tengah hidup ni, cuba usaha. Tak boleh buat lagi, buat sikit. Itu pasal perlu guide guru. Maknanya sikit. Lepas tu nak buat apa. Boleh faham tidak? Supaya Allah nak bagi tu hak Allah. Jangan cakap, alah ada orang tu beramal sikit je,
Tapi ya Allah, mati husnul khatimah. Itu perbuatan Allah, jangan persoalkan. Kerja engkau yang macam Allah dah ajar dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dah kata suruh beramal banyak, nak dekat dengan dia, buat yang terbaik. Yang itu fastabaqul khairat wasari'u ila, buat kerja engkau yang itu. Yang Allah bagi pada hamba dia, itu hak Allah. Itu dia, kehendak dia. Dia nak bagi macam mana. Boleh faham tidak? Macam tu lah. InsyaAllah. Kita ni masa berjalan cepat. Hari masa berjalan cepat. Seminggu, 2 minggu. Hari tu baru bulan 1 ni, dah nak masuk bulan 9. Bagi orang yang tidak bergantung pada Allah, bagi orang yang tak nampak hala tuju hidup dia, duk tak tentu arah gitu. Baik. Selesai situ doa. Boleh nampak situ. Tu ada sikit faedah tu tadi. Pada nama-nama Allah tadi, pada makna-maknanya tadi, pada apa yang Buya beritahu tadi, kemudiannya pada makna zulfa, ambil faedah. Dan sampaikan pada sesiapa yang kita boleh sampaikan. Setelah itu maka baca olehmu ayatul kursi. Lepas tu baca ayat kursi. Dan aman rasul hingga akhir surah. Aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Baca. Kemudiannya baca apa? Dan baca olehmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dan surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini semua ni dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis dia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Riyadhus Salihin, kemudiannya dalam kitab Bulughul Maram, yang mana dalam Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Aisyah ni isteri Rasulullah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu dia ada hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat tak dapat nak riwayatkan sebab dia saja yang nampak sebab dia dalam rumah bersama Rasulullah. Kata Aisyah, idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia nak tidur malam, dia akan nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam Nabi akan menghimpunkan tapak tangan dia begini, jama'a kaffaihi. Kemudiannya thumma nafatha fihima faqara'a fihima. Nabi baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudiannya Nabi tiup. Kemudian thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian Nabi akan sapu semampu yang boleh daripada jasad dia. Aisyah mendetailkan lagi, Nabi mulakan bada'a bihima ala ra'sihi. Nabi bila dah baca tiup, Nabi mulakan dengan sapu di kepalanya. Wa wajhihi, kemudiannya wajah dia. Wa ma aqbala min jasadih, dan apa yang ada di depan jasad dia. Maka kalau Nabi buat, para ulama kita tunjuk, yang bersanad ini mengatakan baca, lepas tu tiup, lepas tu Nabi sapu kepala, kemudian dia Nabi sapu muka, kemudian dia Nabi sapu jasad dia yang depan, kemudiannya lalukan sampailah ke peha kita. Dah selesai. Nabi buat tu 3 kali. Setengah ulama katakan sapu tu 3 kali, tapi yang paling kuat iaitu Nabi baca tu 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca sekali sapu. Tiup, sapu. Tiup kat tangan, sapu. Kemudian baca lagi, tiup, sapu. Sampailah 3 kali. Kemudiannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra. Nabi tak akan tidur kecuali Nabi akan baca, selain daripada riwayat Aisyah tadi surah Al-Mu'awwidzah,
kemudian Nabi baca qul huwallahu ahad dan juga muawwizatain, kemudiannya Nabi baca lagi apa ya? Alif lam mim, surah Sajadah dan surah Tabarak. Nabi tak tidur malam kecuali Nabi baca Alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, am yaquluna iftarah, sehingga akhir. Kemudian Nabi baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian Nabi tidur. Kalau kita boleh amalkan, cuba minta pada Allah kuatkan diri kita, kok kita boleh amalkan dan baca. Paling kurang pun bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tak sampai, rasanya tak sampai 2 minit. Kalau baca dengan laju. Dah. Bacalah sambil tidur kan. Sambil tidur, nak tidur tu baca, ataupun duduk atas katil tu baca. Yuk sapu badan. Lepas tu baca bismika rabbi wa ta'tu jambi wa bismika arfa'hu faghfir li dhanbi sampai akhir. Ataupun paling kurangnya baca bismika Allahumma ahya wa amut. Baik. Lepas tu ingat yang Buya sebutkan tadi, Allah. Bila sebut Allah, itu satu nama zat. Pandang mulia kalimah Allah. Jadi jangan kecilkan Allah itu hanya kepada frame-frame yang kita gantung ni. Tak. Baik. Dan disebutkan, dan hendaklah engkau banyakkan berzikir hingga tertidur. Sambil-sambil dengar zikrullah. Ada yang tanya dekat Facebook tu, kalau dengar qasidah tu boleh tak? Buya boleh. Qasidah tu pun cuba hadirkan makna dia lah. Improvekan sikit. Setakat dengar alunan dia, cuba improvekan di masa akan datang. Hayati qasidah. Macam Qad Kafani. Dengar malam, dengar tu je. Ini kita kalau hanya bergantung kepada lagu, itu yang berubah-ubah. Malam ni lagu Korea, malam ni lagu lain, dia bosan lah. Cuba hadir makna. Tu pasal Buya qasidah yang Buya ingat, Buya hafal tu je lah, Qad Kafani sampai sekarang. Tapi biar dapatlah hasil dia. Boleh faham? Dengar qasidah, ataupun tak kisahlah zikir ke, subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita boleh baca sekali lagi bagus. Itu yang terbaik. Tidur malam, kalau boleh tidur malam. Buya syorkan, kalau orang tanya Buya, dengan kita yang akhir zaman ni macam mana zikir apa yang terbaik, Buya pesan istighfar lah dan selawat. Antara dua tu saja. Tak payahlah banyak-banyak yang lain tu. Bacalah istighfar sampai tertidur. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, baca sampai tidur. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sampai tidur. Khair insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, nescaya naik rohnya itu kepada arash. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah ada. Dan disertakan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam-malaman hingga bangun daripada tidur. Orang yang berbuat demikian ni, maknanya dia baca tidur dalam keadaan berwudu, dia baca doa-doa ni, maka Allah akan tulis dia itu, Allah akan angkat roh dia. Roh dia pergi mana? Dekat arash. Wa kutiba musalliyan hatta yastayqis, dan ditulis dia sebagai orang yang sembahyang sampai dia bangun balik. Nikmatnya. Nikmat. Nikmat tak nikmat? Nikmat. Kemudiannya, maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu, iaitu amalan-amalan yang biasa, yang sebelum ni kita sebut, tahajudnya, lakuan itu selama ada umurmu. Bangunnya subhanallah malikul quddus, subhanallah malikul quddus, subhanallah malikul quddus, rabbul quddus, subhanallah malikul quddus, rabbul malaikat war ruh.
jalatas samawati wal ardi bil izzati wal jabarut wa qaharatal ibad bil maut. Kemudian sampai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 200 kali, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Kalau amalan yang dibuatlah. Kalau Buya kat Yaman, amalan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Kemudiannya baca doa-doa tu, qasidah-qasidah. Lepas tu dah habis baca qasidah-qasidah tu, sudah doa semualah. Lepas tu minta ampun pula pada Allah. Tanya apa ni, jami sayiat, tajawaz an sayiat, apa ni, faqul ma'in astaghfirullah min jami sayiat. Kemudian sampai habis, kemudiannya baca. Kalau amalan-amalan yang kita buatlah, kalau selepas kita dah tahajud, setelah kita witir, apa-apa amalan yang antum pun dapat daripada guru-guru yang antum belajar, yang antum duk amal, ya khair lah. Maka dan ketahui olehmu wahai orang yang menjalani jalan akhirat, kekalkan olehmu atas kelakuan itu selama anda umurmu. Maknanya amalan-amalan kita ni selagi ada umur kita, buatlah. Subhanallah. Dan ketahui olehmu wahai orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 saat, iaitu 24 saat membawa maksud 24 jam. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 jam. Memang kalau dah takut sangat buat maksiat apa sebagainya, memang tidur lebih baik. Tapi kita diduduk kat dunia ni untuk beramal. Jadi jangan banyak tidur. Jadi paling kurang paling banyak pun 8 jam sehari semalam. 2 jam siang, malam 6 jam. Khair lah. Maka memadalah engkau jika engkau hidup 60 tahun, bahawa hilang umurmu itu 20 tahun di dalam tidur. Yalah. Kalau 60 tahun, 8 jam satu hari tidur, maknanya 20 tahun tu dah tidur. 40 tahun lah hidup. Jadi 40 tahun tu lah yang beramal. Itu pun kalau beramal. Tengok dulu 40 tahun tu berapa banyak masa diperuntukkan untuk beramal. Hilang 1/3 umurmu. Dah hilang dah 1/3 umur. Jadi mudah-mudahan tu. Kerana itu dalam adab-adab tidur ni banyak. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, banyak. Antaranya kalau nak tidur malam, Nabi SAW suruh kita itfa'un nar, tutup lampu, tutup pintu, kunci pintu dan berzikir nama Allah. Nabi SAW sebut, qala Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Adfi'ul masabih bil lail idza raqadtum wa ghalliqul abwa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW kata apa? Malam tu tutuplah lampu bila nak tidur waktu malam. Kalau tengok pada sebab hadis ni, di zaman Rasulullah SAW, sebab ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hadis ini, iaitu mereka itu memakai lilin. Jadi bila memakai lilin, ada yang terbakar rumahnya kerana tidak tutup. Maka Nabi kata tutup lampu, tutup lilin. Tapi ada, kalau kita sekarang ni tutup lampu, sebab apa? Lafaz tu dengan masabih, walaupun masuknya lilin kat masa zaman Rasulullah, lama kita begitu juga, kuranglah, jimatlah headlamp, banyak faedah dia. Boleh faham? Dan kunci pintu. Ibu ayah tidur, pintu jangan terbuka, tutup. Anak dara tidur, tutup. Pintu anak lelaki tidur, tutup pintu. Jangan terkangkang tidur. Kemudiannya Nabi SAW pesan banyak lagi. Antaranya tutup makanan. Taghtiyatul aniyah. Bekas-bekas ini jangan buka. Cuba dengar ni. Ada satu hadis Nabi SAW. Ghattul ina wa awqul siqa fa inna fis sanah lailatun yanzilu fiha waba. Hadis ni, tak silap hadis ni riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, ghattu al-ina, tutup bekas-bekas makanan kamu bila malam nak tidur, dan juga bekas-bekas minuman kamu. Fa inna fi sana, kata Rasulullah SAW, dalam setahun tu, lailatu yanzilu fi waba. Dalam setahun akan ada satu malam yang turun wabak. Allah tetapkan begitu. Dalam setahun akan turun satu wabak. Maka tutup bekas-bekas.
La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Wabak ni dia tidak akan menimpa ahli rumah itu, maknanya tidak akan pergi kepada makanan-makanan yang tertutup. Au siqa'in laisa alaihi wika, ataupun bekas-bekas minuman yang tak ditutup. Tu pasal antum bangun pagi, bila pergi ke dapur, jangan minum air yang terbuka dari malam tadi. Kadang-kadang bekas air tu kita tak tutup jak tu kan, lepas tu kita pun minum air. Jangan amalkan macam tu. Takut malam tu wabak turun, dia akan pergi kepada bekas-bekas makanan yang terbuka, dan juga bekas-bekas air yang terbuka, yang terdedah. Illa nazala fihi min dhalikal wabak. Maka kalau terbuka itu, maka dalam setahun tu ada wabak, maka pastilah wabak itu akan turun kepada makanan itu dengan izin Allah. Maka bila dia makan, dia akan kena wabak. Jadi kita kat rumah ni sekarang ni memang musim wabak. Makanan-makanan jangan terdedah, terutama malam kita nak tidur, tutup makanan-makanan tu. Boleh faham tak? Jadi itu. Banyak lagi lah. Ada adab kalau kita nak ni. Tapi sekurang-kurangnya kita baca kitab Syekh Abdul Samad Al-Bani ni, dalam suruh kita berwuduk, bersiwak, meletakkan wasiat, itu antara adab-adab dia. Dan membaca doa, kemudian berwuduk kita, dan tidur dalam keadaan zikrullah, mengingat Allah, mohon pada Allah. Paling kurang pun nak tidur, sebutlah Allah, 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 sampai tidur. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada diri Buya, pada antum semua untuk beramal, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Buya rasa cukup kot kita, dan insyaAllah kita akan terus membaca lagi di masa akan datang, yang mana Syekh Abdul Samad ada menambahkan tentang penerangan tentang semayang salat sunat tasbih dan solat-solat yang lain. InsyaAllah, kalau sekiranya Allah memberi taufik, maka kekalkan keinginan dalam menuntut ilmu, dan sentiasa mempertingkatkan adab kita dalam majlis ilmu, bersangka baik kepada ilmu itu yang kita belajar dan apa yang kita pelajari, dan kepada guru-gurunya. Begitu juga kalau antum jadi guru, maka sampaikanlah semampu boleh kepada anak murid dengan niat kerana nak mereka faham, nak mereka beramal. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita semua, insyaAllah. Kepada yang uruskan teknikal apa semua, pertingkatkanlah. Jangan sebab permulaan mengaji ni penting sungguh. Itu pasal Buya selalu masuk lewat sikit supaya antum semua dah bersedia. Tu adab dia untuk antum terima. Untuk antum terima, jadi guru masuk dalam keadaan seronok bila tengok masing-masing sudah sedia. Jadi dekat situ penyampaian disampaikan, Allah akan bukakan. Bukan guru tu bagus sangat, tidak, tapi maknanya Allah akan bukakan. Jadi buat betul-betul lah. Jangan yang penting ada majlis ilmu, yang penting ada majlis ilmu. Oh, yang penting Ustaz mengajar ni majlis ilmu. Kamu sendiri tak ada hubungan adab kamu dengan ilmu itu sendiri, dan juga yang menyampaikan ilmu. Jadi buat apa? Jadi usahalah kita nak yang terbaik, sebab kita nak hasil zahir dan batin. Antum kena muhasabah banyak, kita semua kena muhasabah banyak. Ke akhirat tu detail sungguh Allah tanya. Allah tanya setiap satu tu detail. Maka kena ada rasa takut dalam diri kita. Dalam masa yang sama, imbang dengan doa dan harapan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kalaulah kita ni tak dapat dan tak mampu sampai kita mati, Allah ampunkan dengan sebab kawan-kawan kita yang saleh, dengan sebab doa-doa orang yang saleh, dengan sebab Al-Quran yang kita baca, dengan asbab doa ibu bapa, dengan asbab itu semua insya-Allah menjadi asbab. Cuma akhirnya terpulang kepada Allah, kehendak dia. Kita sekarang ni kena usaha. Maka para ulama sendiri cakap, majoriti ulama, jumhur ulama, tak ada yang sangkal, iaitu adallu dalil annahu min ahli jannah yassarahu Allahu bi a'mali ahli jannah. Sesungguhnya dalil yang paling menunjukkan seseorang itu ahli syurga, dia dipermudahkan amalan ahli syurga. Di dunia tu dipermudahkan dia. Pemudahkan beramal, pemudahkan majlis ilmu. Yufaqihu fid din.
Allah kata siapa yang nakkan kebaikan, Allah fahamkan dia dalam agama dia. Maka kalau kita diberikan, dipermudahkan jalan itu, insya-Allah yakin membawa maksud bersangka baik pada Allah. Kerana Allah cakap begitu. Masalah hati kita yang mungkin boleh menghalang kalau tak jujur. Tapi usahalah. Allah tahu dan Allah Maha Pengasih. Boleh faham tidak? Ni kata, tapi Buya kadang-kadang kerang, Buya bukan Maha Pengasih, bukan Buya Tuhan. Buya bukan Tuhan. Allah memang kamu boleh buat. Kamu teruk perangai pun, tiba-tiba Allah nak bagi masuk syurga, itu hak Allah. Dia boleh buat. Kita manusia. Kita kena ikut yang Allah suruh. Manusia suruh buat apa? Buatlah. Kena buat yang tu. Ini duk minta maaf. Lepas tu buat PL lagi. Kamu jujur ke tidak minta maaf? Nampak macam tak ada usaha. Sekejap sangat. Ustaz, anak Adam ni kan selalu buat salah. Jangan gunakan hadis itu nak membenarkan salah kamu. Itu yang Buya tak suka. Betul hadis tu. Tapi berapa ramai orang sekarang ni menggunakan ayat Quran dan hadis untuk selamatkan ego dia. Untuk selamatkan silap dia. Untuk cover silap dia. Jujur sikit dengan Allah SWT. Kita yang tak usaha, kita guna pula ayat Allah nak begitu. Boleh faham tidak? Itulah. Tapi memang betul lah. Tapi kalau bagi Allah, memang Allah pemudah. Sila-sila kadang-kadang kita tak beramal mana sangat pun, majlis ilmu pun tak banyak, tiba-tiba adalah orang yang Allah kasih, contohnya waliullah, kasih pada kamu, concern pada kamu, dengan sebab dia tu masuk syurga. Tak mustahil. Dengan izin sebab dia, tapi dengan izin Allah, kehendak Allah. Tak mustahil. Ataupun kalau tak ada apa-apa sebab pun, Allah nak masukkan kita dalam syurga. Allah Maha Pengasih. Dia berkehendak, dia boleh buat. Tapi tak payah cakap macam tu. Kita ni tak jangan ajar diri kita, nanti mudah-mudahan Allah okey kot, Allah ni kan Maha Pengasih. Jangan nak main-main macam tu. Kita tugas kita, buat kerja kita. Usaha. Allah suruh kita usaha. Allah suruh kita buat. Boleh faham tak? Ini kadang nampak tak mau. Kadang-kadang kita macam takut berpura-pura, poyo je lebih. Tapi usahanya tak setara poyo je. Tak maulah macam tu. Boleh faham tak? Gitu. Jadi wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah, dan Allah dalam musim-musim kita ini Allah Subhanahu Wa Taala memberkatilah. Kemudiannya Allahumma salli ala Muhammad. Malam Umi ada beritahu ni, ada mana? Ada yang berhajat, minta hajat. Mana Umi bagi? Ni. Apa ni, minta mendoakan majlis ni, mudah-mudahan lah. Dan ibu ayah mendoakan jugalah ni. Ada seorang hamba Allah ni, anak pada Cikgu Mispan bin Sirun ni, dan isterinya duk biasa ikut kuliah kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan anak dia yang kena COVID. Anak dia doktor ni, kena COVID. Bukan Buya gelak ni, jangan silap faham. Maknanya penyakit ni kalau nak datang tak kira dah. 2 dos ke 1 dos ke, berdos-dos ke, dia nak kena. Cuma yang mengambil tu niatkan ikhtiar, dan mengikut kaul ulama yang mufti mengatakan boleh, dan jangan menganggap ianya boleh menahan. Dan dia orang pun cakap benda tu bukannya tak boleh. Maknanya orang yang kena, orang ambil vaksin ni, tak mustahil dia kena, cuma risiko dia lah, daripada sudut akal lah, risikonya kurang. Jadi khair insya-Allah. Mudah-mudahan jangan sampai bab-bab COVID ni bergaduh pula. Anak isteri macam ada kes, doktor beritahu ada seorang menangis-nangis dia dekat atas katil. Jururawat ke doktor yang tanya dia, kenapa menangis? Sebab keluarga dia menyalahkan dia, sedangkan dia yang duk menyara mak bapak dia. Sampai mak bapak dia pun kata, kalau apa-apa jadi, adik-beradik kata, kalau berapa-apa jadi mak bapak, kau punya pasal ni. Kau pergi kerja, lepas tu kau balik bawa COVID, tak ziarah dia apa semua, tak tanya khabar, tak telefon, nangis di atas katil. Kadang-kadang bab COVID ni, bab vaksin tak vaksin ni dah jadi pecah keluarga.
bergaduh apa ni susah betul lah. Jangan jadikan macam tu. Jangan sampai macam tu. Tu ikhtiar. Tak salah pun. Buya ni jenis sederhana. Yang nak ambil khair insya-Allah ambil. Cuma akidah jaga. Akidah jaga. Jangan anggap benda tu boleh menahan kita. Boleh faham? Tak mustahil kalau Allah nak kenakan la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ni hajat minta kita doakan mudah-mudahan anaknya ni. Sebelum ni pun ada yang minta, ada Ustaz Salah ada minta untuk adik-beradik 18 orang. Kita dah doakan baru ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkanlah semua insya-Allah, mudah-mudahan. Dan bila dah sembuh, Allah permudahkan beramal dan berubah menjadi lebih baik insya-Allah. Dari sudut agamanya, dari sudut ilmunya, daripada sudut amal solehnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan insya-Allah Khairun ni, Muhammad Khairun bin Muhammad Mispan, dan juga kita doakan juga sahabat-sahabat kita lain untuk Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallah ruqina. Allahumma bismika ruqina. Allahumma bismika ruqina. Allahumma bismika ruqina. Wa bismillahi ruqina. Allahumma adhibil ba's. Allahumma adhibil ba'si. Ishfi khairun. Ishfi khairun bin Muhammad Mispan. Ishfi Muhammad Khairun bin Muhammad Mispan. Ishfihi anta syafi wa ishfi jami'al muslimin anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid irfa' anhu wa anhum kulla ta'abin shadid واكفيهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد وجعلنا اللهم اشفيه أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا محميد يا مجيد ارفع عنه وعنهم كل تعب شديد واكفيه من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد وجعل له ولهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييد من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر خير من محمد مسبان محمد خير من محمد مسبان وجميع المسلمين وجميع أصحاب هذه الجماعة اللهم اشفيهم أجمعين اللهم اشفيهم ويسر لهم ولا تعسر عليهم اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والقهط والظلمة وجميع أنواع الفتن والأسقام والأمراض وخصوصا مرض كورونا فيروس ما ظهر منها وما بطن وارفع عنا وعنهم وارفع عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والغاصبين الظالمين عاجل غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah mudah-mudahan antum diberkati Allah. Antum yang sudah berkahwin, suami isteri diberkati Allah. Bagi suami buatlah yang terbaik pada isteri, menghargainya. Isteri ini tanggungjawab pada suami, maka jagalah isteri sebaik-baiknya, terbiahlah dengan sebaik-baiknya, mendoakan mereka dan sebagainya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Macam makna jangan lupa sentiasa mendoakan tu. Isteri sentiasa doa dan sentiasa ulang redha pada isteri yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya, Allah menunggukan dia di syurga untuk tunggu kita, dan juga yang lain-lain selagi mana ada. Maka buatlah yang terbaik. Isteri juga menjalankan tanggungjawabnya kepada suami, jangan mengangkat suara dan sebagainya kepada suami. Kalau sekiranya ada yang tak puas hati, cakap dengan cara yang elok kepada suami, dan suami jangan terlalu ego sehingga mengangkat suara dan menengking-nengking ataupun memukul, na'udzubillah min dzalik. Maka semuanya Allah melihatnya. Umur kita semakin jarak semakin dekat dengan ajal kita, dan
Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, dia ajal ni dia tidak datang pada waktu khusus, pada bila khusus. Dia nak datang, dia datang. Tidak ada petunjuk, maksudnya Allah takkan beritahu kita bila sampai nak ajal. Kecuali yang Allah bukakan bagi hamba-hambanya, yang secara umumnya tidak. Maka sentiasalah bersedia dengan amalan-amalan kita, membersihkan hati kita, menjaga mulut kita dan sebagainya. Dan ambillah peluang bila kita ni duduk di dalam jamaah begini yang Allah permudahkan untuk ilmu, mengamalkan dan sebagainya. Syukur dan Allah, minta Allah tetapkan dan Allah permudahkan, dan minta Allah pertingkatkan adab-adab kita supaya ilmu itu diberkati Allah dan sehingga menjadi amal bagi kita dan naik derajat kita kepada Allah, kepada ahlul yaqin, ahlul tauhid dan ahlul haqiqah, ahlul syariah wa ahlul haqiqah, insya-Allah. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita jumpa di masa akan datang, sekiranya dipermudahkan, dan kita akhiri dengan doa kita, insyaAllah. Buya, sudah Buya baca Buya? Nak baca ke? Kamu nak baca ke? Saya bagi ini pada Buya dulu. Tak, kamu nak baca ke tidak? Nak khidmat ke tidak? Boleh. Baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah sallam alaihi. Rabbi faj'al mujtama'ana Rabbi faj'al mujtama'ana Wayatuh husnul khitami Wayatuh husnul khitami Wa'atina ma qad sa'alna Wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami min atayakal jisami واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلة أتقيا علماء نحصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البت والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج القلوب وتكشف الشأن به يا حي يا قيوم يا واحد. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita ini dan memberkati semua yang berusaha ke arahnya, daripada teknikal, daripada perhimpunan, daripada semualah yang berusaha untuk menjayakan majlis. Mudah-mudahan Allah SWT memberkatikan dan menaikkan seterusnya darjat di masa-masa akan datang, insyaAllah. Dan mudah-mudahan yang dipermudahkan mengaji dan sebagainya niatkan untuk diamalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, insya-Allah. Allah waliyu taufik, fa nasaluhu taufik. Jadi wallahu alam, insya-Allah. Barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wallahu taala alam. Ya, minta diri dulu, insya-Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Abu Ya. Terima kasih Abu Ya. Terima kasih. Terima kasih.